kita ni dalam bulan Ramadan, kita nak banyakkan sunnah Nabi SAW. Itu semua kita tahu. Dan kebanyakan perkara yang kita buat yang berbeza daripada bulan-bulan yang lain adalah perkara yang sunnah. Itu yang kita sebutkan tadi. Kan? Maknanya kebanyakannya sunnah, bukan yang wajib. Yang wajib, saya sebutkan malam tadi, cuma ada 2 je yang berbeza pada bulan Ramadan, iaitu puasa dan kewajipan-kewajipan puasa lah. Dan juga zakat fitrah pada akhir Ramadan, malam raya nanti. Selain daripada tu, semuanya adalah sunnah. Dan saya sebutkan juga sunnah Nabi SAW ni, kita akan lebih senang untuk buat kalau kita menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Tambah rasa cinta. So, bila tambah rasa cinta, mudah-mudahan akan mudahlah pula kita untuk mengerjakan sunnah baginda. Sebab dalam satu kaedahnya disebutkan bagi orang yang bercinta ni kan, innal muhibba liman yuhibbu muta' atau muti' bukan muti'un. Sesungguhnya orang yang mengasihi pada orang yang dikasihinya, dia akan mentaati. Jadi orang yang mengasihi seseorang, dia senang untuk mentaati orang yang dia kasihi. Simpelnya macam inilah. Bila dah sayang kan, kadang-kadang kita sanggup buat apa saja untuk orang yang kita sayang. Dan senang pula sampai diistilahkan sebagai kena cucuk hidung dan sebagainya kan, kerana cinta yang melampau-lampau kepada seseorang. Tapi kalau kita cinta melampau-lampau kepada seorang manusia lain, dia akan membawa kemudaratan pada kita. Lagi-lagi bila kena cucuk hidung dengan orang tu, tak kira orang perempuan ataupun orang lelaki, sama. Kalau melampau-lampau sangat, dia jadi memudaratkan diri. Tetapi berbeza dengan kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW. Bila makin cinta, kita makin nak buat apa yang Nabi SAW suka. Nabi suruh ataupun Nabi suka, dia akan jadi senang untuk kita buat. Okey, itu yang pertama. Poin yang kedua saya adalah pada pagi ni, ada perkara-perkara sunnah Nabi SAW yang kita kadang-kadang dah buat dah pun, tapi kita tak tahu kata itu adalah sunnah. Dan bila kita tak tahu itu adalah sunnah, maka kita tak dapat berniat untuk mengikuti Nabi SAW. Natijahnya apa? Satu, kita tak dapat pahala. Yang keduanya adalah kecintaan kita kepada Nabi SAW tu dia tidak bertambah kuat ketika kita buat tu. Kalau kita buat tu dengan kesedaran, awareness tu ada, kita sedar yang kita sedang ikut Nabi. Dia lain dengan kalau kita sekadar buat satu benda sebab kebiasaan. Kalau kita tengah sedar yang kita buat tu, aku ni buat sebab Nabi suka, waktu tu kan bertambah rasa cinta dalam hati kita. Sebab salah satu daripada cara untuk menambahkan kecintaan pada Nabi SAW adalah kita buat sesuatu tu kita ingat Nabi. Kita kaitkan dengan Nabi SAW. Okey. So, sunnah. Itu yang dipanggil sebagai sunnah Nabi SAW. Kemudian di sana pula, kalau kita berbicara dari sudut fiqh, hukum hakam. Sebab saya banyak fokus dalam isu-isu fiqh, isu-isu hukum hakam. Bukan saya pakar, tidak. Saya juga masih belajar. Tetapi bidang pengajian saya dulu adalah memang dalam bidang fiqh lah. Jadi bila kita berbincang soal fiqh pula, ulama-ulama fiqh pula menakrifkan sunnah itu sebagai sesuatu yang dia kalau takrifannya ada pelbagai, antaranya adalah ulama usul fiqh sebutkan sesuatu yang dituntut dengan tuntutan yang tidak mesti dan tidak pasti. Kalau ulama fiqh pula sebut sesuatu yang baik untuk dibuat, yang mana jika dibuat dapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah. Ya. Dan sunnah ni dia tak semestinya pula daripada Nabi SAW. Macam mana tu? Ada yang Ustaz, sunnah bukan daripada Nabi. Ya. Maksudnya hukumnya kita panggil sunnah. Ataupun biasa dalam kitab juga sebut perkataan mustahab, nawafil dan sebagainya. Jadi hukum tu baik, hukum tu sunnah bagi kita. Sebabnya gini, ada benda-benda yang Nabi SAW buat, dia tidak menjadi hukumnya sunnah bagi kita. Kan? Mungkin dia jadi haram bagi kita.
Mungkin dia jadi makruh. Dan mungkin juga wajib. Kan? Nabi buat sesuatu dan jadi memang wajib untuk kita. Maka dia tak menjadi hukum sunnah kepada kita. Dan yang paling penting bagi kita adalah kita nak tahu yang mana satu yang hukumnya sunnah. Sebab kita yang praktik, kita yang buat. Kan? Secara umum kalau perbuatan itu adalah perbuatan biasa pada Nabi SAW, manusiawi, contohnya makan, minum, jalan, tidur, pakai, bercakap, bersandar, bergurau, sedih dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan manusiawi ini hukum asalnya harus. Tetapi dia menjadi hukum sunnah bila kita berniat untuk mencontohi Nabi SAW. Itu yang pertama. Kemudiannya kalau ada Nabi suruh, maka dia boleh jadi wajib, dia boleh jadi sunnah. Hukumnya sunnah untuk kita. Okay? Dan apabila Nabi larang, dia boleh jadi haram, dia boleh jadi makruh, walaupun Nabi buat. Contohnya, Nabi kahwin lebih daripada 4. Dia bukan sunnah untuk kahwin lebih daripada 4. Dia jadi haram pula. Bahkan kahwin lebih daripada 1 boleh jadi haram kepada seseorang kalau dia tidak mampu. Kan? Jadi contoh macam orang kata, kahwin lebih ni sunnah. Kata. Ni sunnah. Sunnah dengan arti kata Nabi buat, ya. Tapi kamu patut buat ataupun tidak, ada tanda soal. Sebab apa yang kita buat ni, dia akan berlegar pada 5 hukum. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Okay? So, walaupun Nabi buat, tapi atas kita dia ada 5 hukum tu. So, dia bergantung kepada keadaan-keadaan seseorang dan sebagainya lah. Macam-macam. Contoh lagi, Nabi SAW pernah kencing berdiri. Tapi adakah dia jadi sunnah untuk kita? Jawapannya tidak. Bahkan dia tetap jadi makruh. Sebab Nabi SAW larang. Walaupun ada hadis yang menunjukkan baginda SAW kencing dalam keadaan berdiri. Jadi, ini menunjukkan bahawasanya sunnah ni bukan hanya semata-mata yang kita kata yang Nabi buat je terus kita buat, tidak. Jadi kita tengok kepada fiqahnya macam mana, hukum hakamnya. Pada pagi yang mulia ni kita akan bincangkan beberapa sunnah Nabi SAW yang sama ada kita tak perasan itu adalah sunnah, ataupun yang kita tahu dia sunnah tapi kita tinggalkan, ataupun yang kita tak tahu secara detail apa dia sunnahnya. Okay? Tajuk kita sunnah-sunnah yang ditinggalkan. So, sunnah yang ditinggalkan yang kita akan bincangkan pada pagi ni adalah sunnah-sunnah berkaitan dengan bulan Ramadan. Sunnah berkaitan dengan bulan Ramadan. Kita terus pergi kepada sunnah yang pertama daripada sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Okay? Yang pertamanya apa? Yang pertama adalah berkaitan dengan sahur. Berkaitan dengan sahur. Sahur ni simple, semua orang tahu sunnah sahur. Saya tak payah bincang panjang. Dan dosa ustaz lain pun dah cerita dah tentang sunnah sahur. Tapi saya nak sebutkan 2-3 perkara berkaitan dengan sahur. Sahur ni kalau kita tengok ada 3 poin saya letakkan di sini. Yang pertamanya adalah walau seteguk air. Walau seteguk air maksudnya apa? Sahurlah kita walau dengan seteguk air. Maknanya kalaulah kita ni malas sangat nak bangun makan, minum, terasa macam tak selera nak makan, paling kurang teguklah 1 teguk air pun jadi. Ini sunnah. Ada yang dia teguk juga 1 teguk air dan dia rasa macam tak apalah, saya boleh. Tapi kadang-kadang dia tak tahu kata itulah sunnah. Jadi sunnahnya untuk bersahur walau dengan seteguk air. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah lewatkan, dan lewatkan ini pernah saya bincangkan sebelum daripada ni, iaitu yang dimaksudkan dengan lewat adalah kita agak-agak kita akan berhenti betul-betul sebelum imsak. Okey, kita berhenti sebelum imsak. Itu maksud lewatkan sahur. Ada orang dia kata lewatkan sahur ni maknanya dia berhenti tu elok dia berhenti je azan subuh masuk. Bukan itu maksudnya. Maksud lewatkan sahur adalah berhenti sekadar imsak. Dan maksudnya juga adalah jangan berhenti awal sangat sebelum imsak. Jadi jangan bersahur pukul 4.30 pagi. Orang dulu banyak buat benda ni saya tahu. Tapi janganlah. Jangan sahur mula pukul 4.30 pagi. Sahur ni biar waktu kita memang betul-betul
betul-betul kita berhenti tu imsak. So kita boleh agak yang kita ni pukul berapa yang kita akan berhenti berdasarkan kepada kebiasaan yang kita akan kita sahur tu berapa lama. So kalau kita sahur tu agak-agak 15 minit aja, maka kita mulalah 15 minit sebelum imsak. Kalau kita rasa kita perlukan sahur sampai setengah jam, maka setengah jam lah sebelum imsak. Kalau imsak sekarang 5.42 bagi orang KL, maka setengah jam sebelumnya mulalah bersahur. Kalau nak makan setengah jam. Kalau macam saya tadi makan lebih kurang 10 minit aja. So 5.30 saya mula. Kan? 5.30 makan, minum, start habis kita minum makan tu semua dah pukul 5.40, 5.41 macam tu. 5.42 imsak. Kan contohlah. Okey. Ini bagi orang di KL lah. Kan? Sebab sekarang ni subuh pukul 5.52. Okey. Seterusnya. Bagi yang ketiganya, sunnah yang ketiga. Kalau contohnya dia nak minum air je, so 5.40 boleh start. Sebab 5.42 imsak kan. 5.40 masuk dapur, ambil satu cawan air, minum, selesai kan. Macam lebih kurang begitu. Itu yang paling bagus sekali. Lebih kurang tau, bukanlah maknanya tepat-tepat. Imsak tu pun dia bukan tepat-tepat 10 minit tu. Dia lebih kurang 10 ke 15 minit. Dia lebih kurang begitu. Okey. Yang ketiga, poin yang ketiga. Waktu bermula. Waktu bermula pula adalah sahur ni mula daripada tengah malam. Mula daripada tengah malam. Maksudnya, kita kira malam bermula daripada waktu maghrib sampai waktu subuh tu, kita katalah lebih kurang 11 jam. 11 jam, lebih kurang kan. So, kalau 11 jam, maka bermakna 4 jam setengah, tengah-tengah dia kan? 4 jam setengah pula. 5 jam setengah. 5 jam setengah, tengah-tengah dia. So, lepas 5 jam setengah, waktu maghrib, dah bermulalah dipanggil sebagai tengah malam. So, tengah malam onwards, itu dah dikira sebagai sahur. Walaupun kita sebut tadi, sahur paling afdal hujung, tetapi kalau kita makan pukul 12, contoh makan pukul 12, itu juga dikira sebagai bersahur. Dengan syarat niat. Mesti ada niat sahur. Jadi kalau dia makan pukul 12 malam pun dikira sebagai sahur. Pukul 1 dikira sebagai sahur. Don't worry. Sebab saya tahu ada orang marah. Kata apa makan sahur pukul 12 malam. Itu bukan sahur. Itu siapa? Dia kata. Tak. Itu juga dikira sebagai sahur. Okay? Dengan niat sunnah. Jadi jangan tinggalkan sunnah tersebut. Jangan tinggalkan sunnah. Yang kedua. Yang keduanya adalah iftar. Okay. Bila kita berbincang tentang buka puasa, saya tak nak bincang tentang sunnah awal buka puasa. Yang itu semua orang sepakat, tak ada orang konflik benda tu. Kecuali Syiah je yang tak nak buka puasa awal. Selain daripada Syiah, semuanya buka puasa awal. Ya, tapi awal tu kena tahu maghrib betul lah. Jangan pula pandai-pandai je. Okay. So, bila kita cerita tentang iftar, yang saya nak sebutkan tentang sunnah yang ditinggalkan apa dia? Sunnah yang ditinggalkan waktu iftar adalah turutan. Ketika berbuka puasa tu apa yang paling afdal berbuka dengannya. Ikut sunnah Nabi. Maknanya niatkan ikut sunnah Nabi walaupun tak suka macam mana sekalipun. Dia bermula dengan apa? Bermula dengan rutab. Rutab. Tapi dengan bilangan yang ganjil. Kalau boleh 3. Kalau rasa macam jenis tak best, tak boleh lah 1. Tak apalah, janji ganjil. Kan? Ataupun 1 share 10 orang. Kan? 1 biji share 10 orang. Pun tak apalah. Yang pentingnya ambil juga rutab. Rutab tu apa dia? Rutab tu kurma yang basah. Kan? Kurma yang dah masak tu. Itu dipanggil sebagai rutab. Okay, so rutab. Yang kedua, kalau tak ada rutab, barulah tamar. Tamar ni kurma biasa tu lah. Kan? Tak ada kurma basah, kurma yang kering. Okey, tak ada masalah. Kalau tak ada juga kurma, air zam-zam. Ada sahabat-sahabat kita kadang-kadang dia balik daripada umrah dulu tu, bukanlah dulu sangat, katalah 6 bulan lepas ke dia pergi umrah, ada lagi botol zam-zam dekat rumah dia. Kurma dah habis, maka berbukalah dengan air zam-zam. Okey. Katakanlah air zam-zam pun tak ada Ustaz. Kurma tak ada, air zam-zam pun tak ada. Air zam-zam nak ada apa Ustaz? Baru seminggu balik umrah habis dah. Okay, tak apa. So kurma tak ada, air zam-zam tak ada. Barulah kita gantikan dengan apa?
dengan air kosong. Dengan air kosong. Air kosong, ya, dengan air kosong. Bukan dengan buah lain, bukan. Jangan pandai-pandai kiaskan. Banyak orang kita dikiaskan. Tak ada kurma, maknanya kita makanlah buah tembikai, contohnya. Ada yang fikir macam tu. Jawapannya tak. Tak ada kurma, air dulu. Air kosong. Kalau tak ada air zam-zam lah, air kosong. Tak ada air kosong, tak ada air kosong. Pelik sangat tak ada air kosong. Tapi kata kalau tak ada air kosong. Memang tak ada. Saya duduk, katalah tengah driving waktu tu. Kan, balik daripada mana, balik dari kerja, duduk dalam kereta, azan maghrib berkumandang. So nak buat macam mana? Air tak ada. Yang ada waktu tu ada buah dengan kuih. Buah yang manis dengan kuih. So mana nak dahulukan? Antara buah yang manis dengan kuih yang manis. Dua-dua manis. Buah yang manis atau kuih yang manis, maka dahulukan buah yang manis. Kemudiannya, kalau tak ada buah yang manis, yang ada hanya kuih. Ada kuih yang manis, ada kuih yang tak manis. Contoh ada kuih yang manis, macam-macam kuih orang Melayu banyak manis kan? Ada kuih yang memang tak manis. Contohnya pedas-pedas, popiah ke apa ke contohlah. Kan? Jadi dia tak manis. So pilih yang manis. Pilih kuih yang manis. So itu turutan dia. Kita balik semula tadi. Mula sekali dengan bilangan ganjil rutab. Rutab tak ada, barulah pergi kepada tamar. Tamar tak ada, barulah pergi pada zam-zam. Zam-zam tak ada, baru pergi pada air kosong. Air kosong tau, bukan air buah. Air kosong. Okey, tak ada air kosong, baru pergi kepada buah yang manis. Ataupun air buah pun boleh. Buah atau air buah boleh. Tak ada juga buah yang manis, barulah manisan yang lain yang dimasak. Maknanya kuih-kuih lah. Kek ke kuih ke yang manis. Tak ada juga. Suka hatilah nak buka dengan murtabak ke dengan apa pun tak apalah. Tapi maknanya itu adalah turutannya. Turutan dia. Kalau tak ada. Bukan turutan tu maksudnya mesti makan ni, lepas tu ni, lepas tu ni, lepas tu ni, lepas tu ni. Kan habis sampai ujung sekali nak makan nasi dah kenyang. Bukan begitu. Ni kita kata kalau tak ada. Okey? Macam tu. Maksudnya ustaz makan yang bagi tenaga macam makanan manis dulu kan? Tak. Dia kalau kita dah makan kurma, dah tak ada namanya sunnah kena makan kuih yang manis ke, tak ada dah lah. Okey? Bukan maksudnya kalau makan kurma lepas tu kena makan pula buah yang manis, lepas tu makan kuih yang manis, baru makan nasi yang pedas. Bukan. Dah makan kurma, dah selesai. Maknanya dah buka tu. Jadi kita nak pastikan buka kita tu ikut turutannya begitu. Ini sunnahnya. Yang ni ramai orang tinggalkan juga. Kadang-kadang bila dia nampak macam-macam dekat depan dia, ikut dan lah. Mana yang sempat dia capai. Mana yang sempat dia nak ambil, dia makan aja. So, ambil sunnah, ambil kurma. Dan saya sebutkan juga macam tadi, saya kata kalau pun kita ni memang jenis tak suka makan kurma, ustaz, tak suka. Kurma ni, tak ada saya tak boleh telan lah. Kan? Sebab apa tak boleh telan? Sebab tekak saya ni memang tak boleh manis-manis ni. Saya ni orang Melayu pedas-pedas je boleh makan. Contohlah. Kan? Jadi kalaulah begitu, maka ambil jugalah sikit. Walau suku kurma pun jadilah. Kan? Sebab nak ambil sunnah Nabi SAW. Okay, seterusnya. Doa berbuka puasa. Doa berbuka puasa ada banyak kan? Ada banyak. Yang paling popular yang kita biasa baca, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Kan? Okey. Yang itu clear. Memang insya-Allah semua orang tahu. Dan elok dibaca. Bagus dibaca. Saya tahu baru-baru ni ada viral. Kononnya doa ni tidak sahih, tak patut dibacalah, bukan dari Nabi dan sebagainya. Yang tu, tuan-tuan kalau dengar je ada artikel yang jenis macam tu, ataupun ada orang cakap macam tu, buang jauh-jauh lah. Sebab ia memang sunnah untuk baca doa begitu. Dan memang ada hadisnya. Bukan tak ada hadisnya, ada hadisnya. Okey. Okay, itu yang pertama.
Iaitu doa tu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ada yang kata, apa namanya ni, saya cakap dengan perut saya, wahai perut, bekerjasamalah dengan aku. Ini makanan kegemaran Nabi. Kan? Okey, bagus juga cakap dengan perut. So, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ini doa ni dah diterangkan secara panjang lebar oleh Al-Fadhil Dr. Hafiz Soroni. Saya cadangkan supaya sahabat-sahabat kalau nak tengok, kalau orang duk kata hadis ni palsu lah, hadis ni tak boleh pakai lah, hadis ni kena buang jauh-jauh lah, apa semua tu. Dan tuan-tuan tengok pun orangnya pula jenis suka sangat bercakap macam tu, maka elok dirujuk kepada Facebook. Ada satu Facebook, Dr. Hafiz Soroni. Dr. Hafiz Soroni ni pensyarah di kuis. Beliau memang Masya Allah seorang ahli hadis, seorang pakar hadis yang kita kata tawadhu' sangat dan insaf dan adil dalam menilai. Bukan hanya semata-mata tengok ni je, oh ni palsu, buang jauh-jauh. Bukan begitu. Kan? Jadi banyak beliau jawab balik yang orang kata ni palsu lah. Jadi beliau jawab balik dengan ketenangan. Kan? Oh, rupanya bukan palsu pun. Boleh baca doa ni, tak ada masalah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ada lagi doa lain? Ada. So doa yang lain macam mana? Contohnya doa yang lain. Zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Okey, so kalaulah memang daripada dulu kalau daripada dulu memang kita dah belajar, bukan dah belajar, memang dah amalkan, tiap-tiap kali buka puasa je baca doa tu. Upin Ipin pun baca doa tu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Apa kata tahun ni, Ramadan tahun ni, kita ambil peluang untuk tambah doa tersebut. Jangan semata-mata doa tu je baca. Apa kata kita tambah doa yang lain? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Lepas tu sambung lagi apa dia? Dhahabaz zama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Saya ulang lagi sekali. Dhahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu sambungan dia. Okey, so tadi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ada yang tanya, ustaz, apa beza sumtu dengan sumna? Sumna untuk kami, sumtu untuk aku. Allahumma laka sumtu, ya Allah, pada mula aku berpuasa. Kerana mula aku berpuasa. Kalau sumna, kami berpuasa. Itu je beza dia. So tadi apa dia? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Lepas tu sambungan dia apa dia? Sambungan dia adalah zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jangan tinggal yang ni. So tahun ni tambah. Bukan tinggalkan yang ni ganti dengan ni, tak. Tambah. Baca dua-dua. Pendek je. Alah, tak lapar lah perut kita setakat baca macam tu. Apa dia? Maksud dia apa dia? Zahabaz zama'. Zahabaz zama'. Hilanglah haus. Dah hilang dah dahaga aku. Wa batallatil uruq, telah basahlah ni urat-uratku, kan? Ataupun senang ceritanya maknanya aku punya kerongkong dah basah. Wa batallatil, basah. Wa thabatal ajru, telah tetaplah pahalanya, telah sabitnya pahala. Pahala apa? Pahala puasa tu, insya-Allah. Okay, seterusnya ada lagi doa-doa yang lain. Sebenarnya kita tak nafikan ada doa-doa yang lain yang diajarkan juga oleh para ulama. Antaranya adalah alhamdulillahillazi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Alhamdulillahillazi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Apa maksud dia? Segala puji bagi Allah yang telah membantuku, maka aku pun dah berpuasa. Dan memberi pula rezeki kepada aku, maka aku berbuka. Supaya kita ingat yang sebenarnya kita puasa ni pun Allah yang tolong kita. Kalau Allah tak tolong, tak larat kita nak puasa. Kan? Kita dapat puasa ni pun sebab Allah tolong kita. Kemudiannya, kita berbuka ni pun rezeki daripada Allah. Kalau bukan kerana rezeki Allah, tak boleh nak buka. Jadi segala puji bagi Allah yang telah membantu aku, maka aku dapat berpuasa, dan memberi rezeki kepada aku, maka aku dapat berbuka.
puasa dan buka kedua-duanya adalah pertolongan daripada Allah. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Itu satu lagi bacaan yang kita boleh tambah. Tapi tak apalah. Sebab tadi ada, kita panggil apa? Apa namanya ni? Kita dah tambah dah satu lagi daripada doa yang biasa kan. Takut nak tambah lagi satu kan lupa dua-dua. Jadi paling kurang tambah yang tadi tu, iaitu zahabaz zama wa batallatil uruq wa thabatal ajru. Okey, tambahan yang kat situ tu. Seterusnya. Okey. Tajuk poin yang berikutnya insya-Allah. Poin yang berikutnya, antara sunnah yang banyak juga ditinggalkan pada tahun ni khususnya, ialah belanja orang lain berbuka puasa. Yang ni sebenarnya saya rasa memang kebanyakan kita dah tahu. Sebenarnya kebanyakan kita memang dah tahu dah, belanja orang buka puasa ni sangat-sangat besar pahala dia. Kita memang tahu. Tetapi tak tahu kenapa kadang-kadang susah nak buat. Kan? Mungkin kita boleh belanja kawan-kawan bila waktu bukan PKP ni, kita ajak orang makan kat rumah kita, ataupun kita belanja makan kat kedai. Tapi waktu dah sekarang ni, waktu PKP ni, kita masih lagi boleh belanja kawan makan kan. Lagi-lagi kalau kita tahu dia punya alamat, lagi-lagi kalau jiran kita, lagi dah senang. Saya sendiri alhamdulillah jiran-jiran masya-Allah baik-baik. Kadang-kadang datang hantar makanan apa semua kan. Dekat maghrib tiba-tiba ada orang tekan bel kan. Alhamdulillah, tu rezeki. Tapi selain daripada tu, yang jauh-jauh pun kita boleh, selagi mana ada akses rider. Kan? Selagi rider ada akses lah. Kalau tengah kampung yang ujung-ujung rider pun tak mau pergi, tu cerita lain lah. Sebenarnya yang rider boleh pergi, kita boleh buat. Sama ada kita pakai GrabFood ke, kita pakai Foodpanda ke, kita pakai bungkus seat ke, ataupun apa lala move ke, apa-apalah. Kan? Semua-semua jenis rider yang ada ni, kita boleh je beli makanan, minta hantar kepada kawan kita. Dengan niat kita nak ambil yang Nabi SAW bagi tu, man aftara sa'iman, siapa yang bagi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala orang yang berpuasa tu, macam pahala orang tu, bahkan tak kurang langsung. Maknanya dapat pahala yang complete, perfect pula lagi. Nampak? Maknanya, rugi lah sebenarnya. Kan? Lagi kan kalau bukan waktu PKP ni, kadang-kadang kita pun tak terfikir nak pakai rider apa semua ni untuk buka puasa. Kadang-kadang kita pun tak terfikir nak belanja orang cara macam tu. Kita kalau nak belanja mesti pergi kedai. Kalau kita nak belanja mesti ajak dia datang rumah. Kan? Tapi ataupun kat masjid kan, kita sponsor buka puasa kat masjid, surau dan sebagainya. Tahun ni masjid surau tak boleh buat. Kita pula tak boleh ajak orang datang rumah. Kita pula tak pergi rumah orang nak bawa makanan. Kita pula tak pergi kedai untuk berbuka puasa. Maka apa kata, manfaatkanlah dengan teknologi yang ada. Belanja orang buka puasa. Dengan syarat satu je lah, tahu alamat rumah tu. Itu je. Tahu alamat orang tu. Nombor telefon kawan kita mesti kita ada punya. Letak alamat rumah dia, nombor telefon dia, kita yang bayar. Jangan pula dia kena bayar. Tu dah kenapa? Order banyak-banyak, lepas tu kata bayar bila dah sampai. Sudah, tak pasal-pasal dia kena bayar. Jadi selagi mana yang kita mampu untuk belanja orang buka puasa, sangat-sangat mudah zaman kita sekarang. Ini antara sunnah yang ramai orang tinggalkan. Dan dia tak payah mahal-mahal. Bukannya kita kata kalau nak belanja orang buka puasa ni kena RM100 ke atas. Tak ada. Kan? Kalau kawan kita tu satu rumah dia ada 5 orang sekalipun, kan? Kalau kita bagi berbuka puasa, berapa sangat? Kan? Tak payahlah bagi segala macam menu yang ada tu. Kan? Tapi kita mampu. Lagi. Ada RM50, RM50. Ada RM20, RM20. Kan? Dapat pahala 100%. 100% puasa dia tu. Kita dapat. Bukan dia tak dapat. Bukan transfer kita. Bukan. Maknanya copy, duplicate kan. Dan 100% pula kita dapat. Kalau dia punya ada kurang-kurang, kita punya tak ada kurang. Tak ada kurang. Dapat pahala komplit. Jadi rugi kalau waktu PKP ni kita tak ada belanja. Ni hari ni dah hari yang ke-13. So hari yang ke-13 dah puasa. Kalau sehari pun kita tak pernah lagi belanja orang buka puasa, rugi. Kan? Ada balance lagi
berapa hari lagi kita akan puasa ni, insyaAllah ada balance lebih kurang 16 hari 17 hari lagi. So lebih kurang 17 hari ni kita puasa, manfaatkan insyaAllah. Seterusnya, kita ambil last sekali poin yang terakhir. Last sekali, mandi. Saya cerita ringkas. Mandi, saya pernah sebut pun di Facebook saya, antara sunnah yang banyak orang tinggalkan ataupun orang tak perasan kata dia buat selama ni, itu adalah sunnah, adalah mandi selepas maghrib. Pada setiap malam bulan Ramadan. Setiap malam bulan Ramadan. Mandi sunnahnya selepas maghrib. Okay? Bukan sebelum, selepas maghrib. Itu sunnah. Sunnahnya mandi. Jadi maknanya kalau kita mandi dah, sebelum ni mandi juga Ustaz. Sebelum ni mandi, niatkan sunnah tak? Tak niat sunnah, tak dapat pahala. Okay? So, mandi tu biar dengan sunnah. Dengan niat sunnah. Ada yang kata, petang best sikit. Petang, kalau best pun makruh. Bahkan danger. Kenapa dia? Takut tertelan air tertelan air yang kita mandi tu, batal puasa kita. Tak pasal, daripada pagi sampai ke petang dah puasa, petang-petang pula batal. Kita yang ambil risiko tu buat apa kan? Baik kita mandi selepas maghrib. Mandi lepas maghrib, insyaAllah dapat pahala. Dan mandi tu, lepas maghrib tu, ada yang kata, Ustaz, mandi lepas maghrib, nanti sekarang perut buncit, berapa makan? Makan banyak yang perut buncit bukan sebab mandi. Itu mitos tu. Mandi lepas makan perut buncit. Sebab apa? Ramai orang yang tak mandi pun lepas makan perut buncit juga. So perut buncit bukan sebab mandi lepas makan. So abaikan. Ada pula yang kata mandi malam tak baik. Dia kata mandi malam tak baik. Siapa kata mandi malam tak baik? Ya Ustaz, nanti kau paru-paru berair apa semua. Ya Allah. Paru-paru berair itu penyakit kan? Penyakit kena tanya doktor, betul tak? Cuba tanya doktor. Ada tak doktor kata kalau mandi malam paru-paru berair? Tak ada. Tak ada kaitan mandi malam dengan paru-paru berair. Saya pula bukan doktor. Saya tengok kepada apa yang Nabi SAW buat. Mandi malam. Nabi selalu mandi malam. Kalau benda tu tak baik, Nabi takkan buat. Percayalah. Kalau benda tu tak baik, memang Nabi tinggal. Tapi Nabi banyak kali mandi malam. So, mandi malam bukan menyebabkan satu kemudaratan. Okey? Zaman Nabi SAW lagi tak ada heater tau. Air sejuk lah. Kan? Kalau musim sejuk lagi. Lagi sejuk lagi kalau musim sejuk dekat Madinah tu. Nabi SAW mandi pada waktu malam. So, mandi selepas maghrib pada bulan Ramadan. Jadi contoh kan, kalau kita balik tu, balik kerja ke balik bazar Ramadan, dulu ada bazar Ramadan, sebelum ni bazar Ramadan kan. Walaupun rasa badan tu dah melekit ataupun rasa dah berbau bazar Ramadan tu kan, bau ikan bakar lah, bau apa dah semua kan. Jadi, balik tu memang kita rasa nak mandi. Hold dulu. Buka puasa dulu. Lepas buka puasa, mandi. Jadi, itu antara sunnah yang banyak orang tinggalkan sebenarnya. Ada yang kata, Ustaz, lepas buka tapi sebelum solat maghrib boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Yang penting lepas maghrib. Okay? Tapi semayang maghrib ni eloknya diawalkan. So rugilah kalau kita mandi dulu baru semayang maghrib. Okay? Yang lebih baiknya adalah selepas daripada solat. Maknanya sebelum kita nak solat isyak tu. Ataupun sebelum kita tarawih. Itu yang waktu yang paling bagus mandi. Antara sebabnya mandi itu baik adalah dia menyegarkan badan kita untuk kita solat tarawih. Saya punya amalan Alhamdulillah pada setiap malam pada bulan Ramadan tahun ni adalah saya mandi, saya minum kopi, baru saya sembahyang. Jadi sembahyang isyak dan sembahyang tarawih itu dalam keadaan yang penuh kesegaran. Kan? Saya seronok je sembahyang. Tak ada rasa untuk tak ada. Kan? Mandi, minum kopi, sembahyang. Masya Allah. Memang seronok. Jadi sembahyang tu dalam keadaan yang penuh nikmat. Kan? Jadi itu antara contoh yang antara cara yang paling baiklah yang ditunjukkan dalam sunnah.